Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilayh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha wa usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Fadil Ustaz Hafiz dari Salatan Pasir Surau, bantuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan nilai iman, kesihatan dan kehidupan ini. Kita dapat meneruskan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan ia berkekalan dan menjadi bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hari ini kita berada pada 15 Safar, malam yang ke-16 1436 Hijriah. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan menyambung kembali dalam perbahasan perkongsian ilmu kita dalam kitab Bahtera Penyelamat yang ditulis oleh ulama mutabar Syekh Fathiyakan, yang masuk ke muka surat 17 insya-Allah pada hari ini. Yang mana yang lepas kita masih lagi membicarakan antara perkara-perkara yang menjadi halangan-halangan para pendakwah, ialah yang pertama, orang mukmin yang dengki kepadanya. Maka hari ini kita mengulang sedikit perbahasan yang lepas berkaitan dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita ini tidak ada sekelumit pun dalam hati kita ini sifat hasad dengki ataupun iri hati, yang merupakan penyakit barah yang duduk dalam hati-hati manusia akhir zaman ini, yang menyebabkan kita akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Allah wa'alaikumsalam. Pesan Nabi SAW, iyyakum, muka surat 17 kalau tuan-tuan ada kitab ni. Iyyakum wazanna fa inna zanna akdzabul hadis. Nabi ingatkan kepada kita, berhati-hati kalian daripada sifat prasangka. Kerana fa inna zanna akdzabul hadis, sesungguhnya prasangka itu adalah kata-kata yang paling dusta. Wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru. Ini larangan-larangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kepada kita ini. Sifat ini ada dalam diri kita. Apa dia? Jangan kamu saling olok-mengolok. Wala tahassasu wala tajassasu. Jangan kamu saling intai-mengintai, intip-mengintip. Wala tanafasu. Jangan kamu saling dengki-mendengki. Wala tahasadu. Jangan kamu saling benci-membenci. Tahasadu, jangan kamu saling hasad, dengki. Wala tabaghadu, jangan kamu saling benci-membenci. Wala tadabaru, dan jangan kamu saling musuh-memusuhi antara satu sama lain. Wa kunu ibadallah ikhwana. Kamu semua ini adalah hamba-hamba Allah yang bersaudara, seperti mana kama amarakum, seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah akhir ayat hadis itu, tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala.
Nabi ingatkan kepada kita dalam perjalanan kita ini, antara musuh kita ialah orang mukmin yang dengki kepada kita. Maka peringatan-peringatan Nabi SAW ini, kalau dia dipandang sudut orang-orang yang beriman, maka dia merupakan satu teguran, tegahan kepada daripada Nabi SAW kepada kita semua. Sebab itu jangan sangka buruk, zon. Jangan kita zon. Zon ini, kalau tuan-tuan baca surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, ayat ke-11, ayat ke-12 itu menceritakan bagaimana adab-adab menjaga keharmonian sesama Islam. Surah Al-Hujurat ini ialah adab bermasyarakat, kalau kita faham surah itu daripada awal sampai akhir. Tapi yang saya nak fokuskan dengan tuan-tuan sekalian ialah dalam ayat yang ke-11 dan ke-12 itu Allah Subhanahu Wa Taala mengajar, mendidik kita agar menjaga keharmonian masyarakat. Jangan kita ini, ya ayyuhallazina amanu la yashar qaumun min qaumin. Jangan kamu merendah-rendah dan mengolok-olokkan kaum lain bagi orang lelaki. Asa ayyakuna khairan minhun. Kemungkinan dia tu lebih baik daripada kita. Asa ayyakuna khairan minhum. Ada kemungkinan orang yang kita olok-olokkan, orang yang kita cemooh, orang yang kita rendah-rendahkan itu adalah lebih baik daripada kita. Baiknya itu dinilai pada akhir kehidupan. Kan? Tu. Kemudian wala nisaun min nisa'in. Begitu juga dengan orang perempuan. Jangan kita mencemooh, merendah-rendahkan, mengolok-olokkan wanita, kaum-kaum wanita yang lain. Kerana mungkin asa ayyakunna khairan minhunna. Mungkin yang kita olok-olokkan itu di kalangan orang perempuan dia lebih baik daripada kita. Kemudian Allah Ta'ala melarang kita wala talmizu anfusakum. Jangan kamu menyatakan keaiban orang. Ini semua tuan-tuan, sifat-sifat yang Allah larang dalam Quran dan hadis Nabi tadi itu adalah berpunca daripada mana? Ini hati yang kotor. Daripada hati kita yang kotor, hati yang tak suci, hati yang tak bersih. Wala talmizu anfusakum. Jangan kamu mendedahkan aib orang, menyatakan keaiban orang. Dah orang tu taubat, nak jadi baik, janganlah kita ungkit kisah-kisah silam dia. Kan? Alah, nak jadi baik, konon aku tak tahu zaman dia dulu. Kita pula itu kan dedahkan pada orang lain aib dia. Sebab itu susah nak jadi baik dalam kampung ni. Kalau kita duduk kampung tu, kita nak jadi baik, berubah jadi baik, susah sikit. Banyak dia punya kekangan-kekangan, halangan-halangan. Sebab itu berhijrah. Pindahlah kampung sebelah ke, negeri sebelah ke, kan? Itu keadaannya, hikmah berhijrah itu. Wala tadawazu bil alqab. Jangan kita panggil orang-orang ini dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Orang kampung kan ni tuan-tuan, selalu kan panggil nama Muhammad elok-elok, panggil Mat. Kat ketulisan ni ada kita panggil Mat apa? Yang pernah tuan-tuan dengar. Ustaz pernah dengar Ustaz apa orang panggil Mat apa? Gelaran-gelaran lah. Nama dia elok dah, Muhammad Zuraidi kan. Contohnya Muhammad apa? Orang panggil Mat je. Ujung dia Mat. Ada tuan-tuan pernah dengar? Ketulisan ni lah, kau saya tak pernah dengar. Kalau kat kampung saya dulu memang ramai. Mat Tengge, Mat Cerik, kan? Mat Pin. Yang paling best Mat Jud. Mat Jud. Ingat apalah Mat Jud tu? Rupanya dia dulu muda-muda kaki judi. Jadi orang tak panggil Mat Judi, orang panggil Mat Jud. Bagus betul orang kampung ni kan. Rupanya gelaran bagi dia tu dulu kaki judi. Kau dah tahu tu sejarah Mat Jud tu. Terkenal dalam kampung kita ni Mat Jud. Apa sejarah dia? Oh tu lah kaki judi dulu. Apa nombor yang dia tak beli kan. Tu keadaan. Jadi tuan-tuan, ini Allah Ta'ala larang. Kemudian dalam ayat yang ke-12 itu, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zann. Ini Allah Ta'ala larang, tegas lagi ni. Sama dengan hadis Nabi SAW tadi, bahawa jangan wahai orang-orang yang beriman, jauhi kamu daripada sangka-sangka buruk. Zon. Inna ba'daz-zann ismun. Sebahagian daripada sangka buruk itu dosa. Sangka je dosa dah. Ni
Dalam kita bahaskan ayat doa ni, zon ni, sangka buruk ni tuan-tuan, zon ni dia berbeza kalau kita zon dari sudut fiqh. Yang dilarang zon ni dalam bab tasawuf dan akhlak. Tak boleh ada dalam hati kita ni sangka buruk. Su'uzon, husnuzon, sangka baik tak apa. Zon tu sangka buruk, zon. Tapi dalam bab fiqh, zon ini boleh digunakan bila masa, kan pernah kita dengar syak, zon dan waham, kan? Syak tu 50-50, zon tu 75-25, waham 25-75. Kalau kita kentut, kita rasa, aku ni kentut ke tidak ni? Ketika itu ijtihad fiqh kena ada pada tuan-tuan semua. Sebab tu kita kena belajar fiqh. Perlu ada ijtihad pada diri kita tu, mesti ada. Nak letak kentut ni zon ke, syak ke, waham? Kalau letak zon, maka tak payah ambil semayang, sebab kita yakin kita tak kentut. Tu 75-25, 75 tak kentut, 25 kentut. Contohlah dalam bab fiqh ni. Kalau kita waham, maknanya kita rasa 25% je tak kentut, 75 kentut, pergi ambil wudu. Itu dalam fiqh, zon tu boleh diguna pakai. Dan sebab tiap-tiap orang ni kena belajar fiqh, sebab dia mesti berijtihad dalam bab-bab tertentu. Ketika perkara-perkara yang menyebabkan batal ke tidak batal, sah ke tidak sah, suci ke tidak suci, ada zon, syak dan waham tu perlu ada kepada kita semua. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang Allah Taala larang kepada kita ini, jangan bersangka buruk. Ini yang Nabi jelaskan. Sebab sangka buruk itulah yang menyebabkan hasad, dengki bermerajalela dalam diri kita. Hadis tadi itu hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. Sebenarnya orang-orang yang dengkikan kelebihan, kebolehan dan ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para duat, iaitu kepada orang-orang yang berilmu, mempunyai jiwa yang berpenyakit, hati yang berkarat. Ini sesiapa ada, mungkin kita ini pernah dihinggapi oleh zon ni tuan-tuan, ataupun hasad dengki. Zon atau hasad dengki ni ada iri hati. Sebab kita manusia biasa, kita bukan Nabi, para sahabat kan. Hati-hati kita ni iman senipis kulit bawang. Maka tak dapat tidak kadang-kadang didatangi kepada kita ini penyakit hasad dengki. Iri hati. Dia mula-mula di iri hati, kemudian hasad dengki. Yang lebih malang lagi yang dibahaskan oleh Syekh Fathiyakan ini ialah orang-orang berasa iri hati dan dengki kepada orang-orang yang berilmu, para pendakwah. Hari ini kita tengok fitnah berlaku ini bukan sekadar kepada ulama-ulama mutabar, malah pada pendakwah-pendakwah biasa pun fitnah ini berlaku. Ini yang cukup kita bimbang. Penyakit hati ini, dia adalah dosa besar. Apa benda yang berlaku dalam hati kita menyebabkan kita lakukan dosa besar? Antaranya syirik kepada Allah. Yang kedua, kita bersangka buruk yang terbit daripada hati. Yang ketiga, kita putus asa. Putus asa dengan rahmat Allah. Aku ni semayang, berdoa, tak buat dosa, tapi tak ada yang doa-doa aku ni dimakbulkan Allah. Tak nampak pun tanda-tanda dimakbulkan Allah. Ke Allah tak adil pada aku ni? Itu contohnya. Dia rasa syak, zon pada Allah, sangka buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyebabkan dosa besar. Berpunca daripada hati. Orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, itu penyakit yang berpunca daripada hati. Salah satu daripadanya adalah hasad dengki ini. Sebab itu mereka, kata pengarang kitab ni, mereka sanggup membuat tipu daya terhadap saudara mereka sendiri demi melepaskan kemarahan dan sentimen yang meluap dalam dada mereka. Sikap inilah yang pernah mendorong Qabil membunuh saudaranya Habil. Ini sejarah awal. Sejarah hasad dengki yang kedua yang saya dah nyatakan kepada tuan-tuan. Yang pertama, hasad dengki adalah iblis, laknatullah, dan tidak mahu sujud kepada Adam AS sebagai tanda penghormatan yang diperintahkan oleh Allah kepada Adam. Yang kedua, sakit hasad dengki ini menular kepada anak Nabi Adam AS, Qabil dan Habil.
yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 27 dan hingga 30 itu. Tuan-tuan boleh buka lah, saya takkan uraikan ayat ni sebab kita nak ceritakan motif dia. Qabil dan Habil. Qabil hasad dengki, Qabil ini tak puas hati terhadap arahan Allah melalui bapanya untuk berkahwin dengan adik kepada Habil sebab tak cantik. Jadi akhirnya dia bunuh saudara dia Habil. Ini sejarah awal manusia berbunuh-bunuhan. Itu keadaannya. Jadi tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Maidah ayat 27 hingga 30 insya-Allah. Maka babak-babak dakwah Islam yang dilalui sepanjang sejarah zaman dahulu dan kini banyak memperlihatkan peristiwa-peristiwa tragis di mana penyebab utamanya adalah hasad dengki, sifat hasad dengki. Bukan sifat dengki dari orang jauh, tetapi yang datang kadang-kadang dari kalangan kaum kerabat sendiri. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita dah tahu sejarah itu. Tuan-tuan bukalah surah Yusuf. Bagaimana Yusuf 40 tahun duduk dalam keadaan penderitaan, diuji dugaan demi dugaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berada dalam kesusahan. Selepas 40 tahun baru dia menikmati hasil daripada mimpi dia. Isqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban was-samsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Lihat bintang bulan sujud kepada dia itu selepas 40 tahun baru dia dipilih oleh Allah untuk berkongsi pemerintahan di Mesir sebagai orang yang mengendalikan ekonomi, keuangan negara Mesir pada ketika itu. Kita lihat bagaimana fitnah berlaku daripada kaum kerabat sendiri pada Khalifah Amirul Mukminin yang ketiga, Sayyidina Osman bin Affan. Ini sejarah yang kita kena akui tuan-tuan dan mati Allah SWT. Fitnah ini, hasad dengki ini kadang-kadang bukan daripada orang jauh, daripada kaum keluarga itu sendiri. Sebab itu apabila kita kadang-kadang masyarakat kita ni apabila dilanda musibah, gangguan-gangguan dan sebagainya, pergi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo kata, ni tak jauh, ni orang dekat je. Gempal-gempal orangnya, rambut keriting-keriting, kata dia. Dia tak sebut siapa. Kita pun terus tangkap, tak lain lah ni orang rumah sebelah aku, sepupu aku. Sepupu aku kan. Sebab gambaran tu kita percaya pula rosak kan. Tukar keadaan dia. Walaupun mungkin betul berlaku, sebab harta ni tanah sekangkang gera berebut adik-beradik kan, sampai berumur bersihir, sampai membunuh, tahap membunuh. Saya jumpa satu keluarga tuan-tuan macam Allahu Akbar. Daripada mak dia, bapak dia tu bagikan harta, adik-beradik tak puas hati kepada dia dapat harta tu. Macam adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam juga. Anak sanggup sihir mak tu biar mak mati. Lepas habis mak dia mati, dia target pula adik dia, keluarga dia itu, suami isteri. Menderitalah orang tu, sakit. Pergi hospital, doktor tak tahu sakit apa, tapi sakit. Akhirnya dia yang sakit tak mati, isteri dia kena santau mati. Yang jaga orang sakit ni yang mati. Tuan-tuan. Lepas tu anak dia pula, Allahu Akbar. Ini berterusan. Apa yang kita mampu kan? Apa yang mampu kita nak tolong, kita doa pada Allah. Sedaya baik upaya kita yang boleh kita tolong. Yang penting saya nasihatkan dia, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sebab dia apa? Dia pernah mengeluh, Allah Ustaz, puas dah, beribu duit saya habis. Kadang-kadang saya rasa kecewa, doa saya tak makbulkan Allah. Nampak? Inilah syaitan nak ni. Syaitan nak daripada hasad dengki hati tu menyebabkan orang yang timbul musibah tu putus asa. Bila putus asa, kufur pada Allah, syirik, putus asa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kena counselling dia, nasihat. Tak payah panggil pakar counselling pun tak apa kan. Counselling, nasihatkan dia agar dia dengan kufur, jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Berubatlah terus. Mungkin belum sampai jodohnya kan, untuk dia jaga diri dia, keluarga dia, anak-anak dia dan sebagainya daripada kena sihir ni. Itu keadaannya. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, itu berlaku. Sayyidina Osman Al-Affan begitulah. Riwayat kalau kita baca sirah,
Sayyidina Osman mengambil alih tampuk pemerintahan daripada Umar Al-Khattab ini dalam usia yang agak tua, sekitar hampir umur 70 tahun. Di situlah bermulanya fitnah yang besar dalam pemerintahan kerajaan Islam. Abu Bakar tak ada dah. Abu Bakar, Umar, dia perintah untuk menghapuskan segala khurafat-khurafat, syirik-syirik, benda-benda yang tak percaya pada Nabi dan sebagainya ini semua dihapuskan. Di akhir pemerintahan Sayyidina Umar berjaya dah melemparkan kuasa penjajahan Islam. Osman mengambil alih dalam keadaan usia yang telah tua. Tentulah tidak segagah Sayyidina Umar, tidak segagah Sayyidina Abu Bakar. Bayangkan kalau usia 70 tahun bagi kita ni, kalau nak menjadi pemerintah, banyaklah kekangan-kekangan. Tetapi dalam Islam, ia tak ada had umur untuk kita bekerja dalam Islam ni. Tak ada istilah pencen untuk berjuang dalam Islam. Tak ada istilah pencen, tuan-tuan. Dia ada je kedudukan dia, stage dia itu yang meletakkan dia itu berada kepada dalam perjuangan Islam. Kalau dia tak boleh jadi Perdana Menteri, dia mungkin jadi penasihat Perdana Menteri. Dia begitu keadaannya. Kalau dia tak boleh jadi sultan, mungkin dia jadi penasihat kepada sultan. Dalam Islam, kita ada syura dalam Islam. Mungkin dia boleh jadi pengurusi kepada Majlis Syura. Itu Islam. Yang hari ni orang selalu fikir bukan-bukan. Bila syura ni tak ada lain lah ulama'-ulama' ni. Ni sekarang fitnah kepada para ulama'. Sedangkan itulah susul galur Islam yang Nabi bina kepada kita untuk kita faham betul-betul. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam keadaan Sayyidina Osman itulah berlaku fitnah-fitnah yang kita baca sejarah-sejarah. Dia kata Sayyidina Osman banyak sangat dengar pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan daripada ahli keluarga, menyebabkan ada pegawai-pegawai yang berkhidmat pada zaman Sayyidina Umar dipecat, digantikan dengan ahli keluarga dia. Sayyidina Osman bin Affan ini orangnya lembut, menantu dua kepada anak Nabi. Selepas meninggalnya isteri dia yang kedua, Nabi jumpa dia, "Wahai Osman, kalau ada anak aku yang ketiga perempuan yang masih hidup, nasaya aku akan kahwinkan engkau untuk mengekalkan engkau sebagai menantu dan sahabat aku yang paling aku hormati." Ini Sayyidina Osman keadaannya. Bila Sayyidina Osman, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, kalau Osman datang rumah Nabi, ziarah Nabi, kalau Nabi tak pakai baju, Nabi akan ambil baju pakai, sebab menghormati bagaimana Sayyidina Osman Al-Affan ini mulianya akhlak dia, janji syurga oleh Allah. Cuma apa yang saya bawakan tuan, fitnah-fitnah berlaku yang menjadi batu api yang paling besar ketika zaman Osman bin Affan ini adalah Abdullah bin Sabah, orang munafik Yahudi yang masuk Islam, yang menyelundup masuk dalam Islam, yang berpura-pura menyatakan keimanan dia. Akhirnya apabila berlakulah kesilapan yang kecil dalam pentadbiran Osman bin Affan ini, maka dialah yang mengetuk gong geduk bahawa Osman tidak adil, Osman zalim, Osman pengkhianat. Rakyat bangun, kena berontak lawan Osman. Ni Abdullah bin Sabah. Sedangkan pemerintahan ketika itu di Madinah, tetapi berjayanya Abdullah bin Sabah membawa fitnah-fitnah besar sehingga hilangnya kepercayaan masyarakat Islam kepada pemerintahan Sayyidina Osman sampai ke negara Mesir. Zaman itu tak ada WhatsApp, tak ada Facebook, email apa tak lagi, telefon pun tak ada tuan. Tapi bagaimana hebatnya perancangan musuh-musuh Islam ini membawa fitnah yang besar ini, hasad dengki, iri hati ini, membawa kepada sampai ke negara Mesir daripada Madinah. Kalau naik kapal laut daripada Tusan Suez sampai ke Mekah tu, sampai ke Jeddah tu tuan-tuan, 3 hari 4 malam naik kapal laut. Nampak kecil je Laut Merah tu, tapi duduk tengah-tengah tak nampak kiri kanan.
Tak nampak kiri kanan tebing Laut Merah tu. Saya balik daripada Mekah, menempuh arus tu 3 hari 4 malam, sampai dekat Mesir 3 hari tidur goyang. Rasa goyang tu sebab apa? Tempuh air turun, kapal tempuh. Kapal tempuh tu, ombak yang daripada kapal yang 2 kali panjang bangunan Mengavila ni, panjang tu, kita punya blok ni 2 kali panjang, sambung besar kapal tu, langgar arus depan ni, air dia sampai percik sampai ke belakang. Kuat tu pengalaman duduk kat laut tu kan, mabuk-mabuk sampai 3 hari tidur tu sedap dia macam dalam buai. Ketika itu tuan-tuan dan mati Allah SWT, 3 hari 4 malam perjalanan. Apatah lagi ketika zaman pemerintahan Islam ketika itu, tak ada kenderaan, pergi dengan kuda. Boleh tersampainya fitnah kepada pemerintahan Osman Al-Affad ini sampai ke Mesir, sampai ke Syria hari ini. Akhirnya timbul berlaku pemberontakan sehingga Abu Zar Al-Ghifari sendiri pun sahabat Nabi mengambil pendekatan jalan menentang pemerintahan Osman bin Affan ini, kerana katanya Osman bin Affan tidak berkredibiliti untuk mentadbir Islam, mentadbir pemerintahan Islam. Kalau hari ini kita terima berita itu tuan-tuan, tuan-tuan nak menyalahkan Sayyidina Osman yang confirm ahli syurga, ataupun tuan-tuan nak membela Sayyidina Osman bin Affan ini sebagai salah seorang khalifah yang menjadi sahabat paling dikasihi dan disayangi oleh Nabi SAW. Tuan-tuan pilih yang mana? Nak salahkan Osman? Apalah Osman ni merintah tak pandai, dah tahu tu janganlah dah pegang jawatan, lepaskanlah jawatan tu. Hanya orang sekarang ni, orang sekarang guna kepala otak dia macam tu. Bila kata ulama' dia dah tua-tua ni tak layak lah hadapkan jawatan. Ulama' bukan pandai mentadbir pun. Zaman sekarang ni, fitnah zaman sekarang. Dan saya ceritakan ni zaman Sayyidina Osman, bagaimana ini sifat hasad dengki bukan datang daripada orang jauh, datang daripada ahli keluarga sendiri. Sepupu-sepupu Osman yang tak dapat jawatan itu yang tukang pukul gong tu bersama-sama dengan Abdullah bin Sabah menyebarkan fitnah sehingga orang hilang kepercayaan kepada Osman bin Affan. Sebab itu syair kata apa? Wa zulmu zawil qurba asyaddu madadatin 'alal mar'i min waqa'il husamil muhandasi muhannadi. Kata penyair Arab ni kata apa? Penganiayaan oleh kaum kerabat lebih berbisa dirasakan oleh seseorang dari tusukan pedang wajah India. Ini syair-syair Arab ni tuan-tuan. Maknanya hasad dengki, iri hati, penganiayaan ahli keluarga sendiri lebih berbisa dirasakan daripada tusukan pedang. Kita mungkin ada ahli keluarga, apatah lagi ahli keluarga kita tu yang mungkin tak ada basic agama, Tiba-tiba tuan-tuan duduk kat Kota Resan ini dapat hidayah Allah, datang majlis-majlis ilmu, ada kesedaran nak berubah, ada kesedaran memikirkan nasib kita dekat akhirat esok, syurga ke neraka, berusaha nak berubah. Balik kampung sekali-sekala, dah boleh nak mengajak ahli keluarga sembahyang berjemaah, dah boleh menasihati ahli keluarga untuk tutup aurat, dah boleh tegur ahli keluarga jangan banyak perkara-perkara yang lawa dan sia-sia dalam kehidupan. Tetapi bagaimana penerimaan mereka? Itu. Saya sendiri pun melalui isu-isu seperti itu, pengalaman-pengalaman seperti itu. Tapi kalau kita hilang kekuatan, alah biarlah dia, besok sampai hidayah, besok dapat hidayah Allah. Kita putus asa, tak nak berdakwah. Ini bukan sifatnya yang seperti dinyatakan oleh Fatih Yakan dalam kitab ini. Orang da'i, pendakwah ini, dia tidak akan putus asa, dia akan terus berkata benar, walaupun dia akan berhadapan dengan karena orang mukmin yang dengki kepada dia. Sebab itu Nabi ajar tuan-tuan tengok dalam muka surat 16 kalau ada kitab. Nabi ajar kita tidur malam, sebelum tidur baca Fatihah, baca 3 kul. Saya dah lepaskan beritahu kan? Ada yang buat? Nak tidur malam 3 kul ini selepas bangun subuh dan sebelum tidur. Ngadap kiblat, ambil wudu, baca Fatihah, qul huwallahu habis, qul a'udzu falaq habis, qul a'udzu binas habis, tiupkan pada tapak tangan sampai habis nafas kita, sedut balik, urut muka sampai seluruh badan.
Tujuannya apa? Untuk elakkan diri kita ini daripada gangguan-gangguan manusia dan makhluk-makhluk. Buatlah. Sebab kita tak tahu orang asal lagi pada kita ni bila-bila masa saja. Kadang-kadang orang belajar sihir, dia nak test ilmu sihir dia. Orang belajar sihir ni nak test ilmu sihir dia. Kan ada kita dengar pasal-pasal setengah kawasan dekat Perak. Mus mungkin tahu kot kan, setengah kawasan dekat Negeri Sembilan kan, ada tempat-tempat yang hitam. Tempat-tempat hitam ni, orang-orang yang kalau makan minum kat kedai-kedai makan yang hati-hati. Sebab orang yang belajar sihir ni, dia melepaskan sihir itu sebab dia nak uji keimanan kesihirannya tu. Kekuatan sihir dia jadi ke tidak jadi ni. Orang belajar mesti macam itu, macam silat kan. Bila belajar silat, dia nak test silat dia ni okey ke tidak. Dia mesti pukul orang punya kan, pantang gaduh sikit dia. Apa tak mati? Gaduh, jom. Tu dulu saya, kawan-kawan saya macam tu dulu kawan. Kan, kita baru tiatan 4 ni baru belajar silat kan. Masa tu darah tengah panas, betul main bola pula. Itu yang Malaysia kalah, kena belasah orang penyokong Vietnam tu. Sebab apa? Sebab mereka nak test kekuatan dia punya persilatan dia tu. Macam tu kan Malaysia bila baik kalah, pasukan dia sokong kalah, dia gaduh. Bukan sebab apa, dia nak test dia punya kekuatan dia. Itu keadaan. Wa'yazubillah. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan-golongan seperti itu. Sebab itu Nabi ajar, buatlah tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Buat Fatihah untuk roh kita itu kan, kita amalkan setiap hari. Bahawa kita ada kekuatan rohani, kita ada kekuatan untuk beribadah kepada Allah, untuk menentang kemungkaran-kemungkaran. Kita ada kekuatan untuk menjadi da'i, meneruskan risalah kenabian di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka pengarang kita, saya sambung kata pengarang kitab muka surat 20. Sekian banyak para pemimpin dan penguasa yang telah difitnah, dicela. Kabar-kabar angin dan kata nista dihadapkan kepada mereka, terbit dari pasangan sedengki orang yang sakit jiwa dan tidak mengindahkan maruah orang dan bertanggungjawab akhlak terhadap orang lain hari ini. Jadi tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu Nabi SAW ingatkan kepada kita, la yadkhulul jannah namamun, tidak akan masuk syurga orang-orang yang suka memfitnah. Asal dengki dia akan jadi fitnah. Fitnah itu salah satu daripada sakit asal dengki. Tak senang hati, keluar fitnah. Keluar fitnah. Dia tak dapat projek dia tak dapat, dia fitnahkan orang yang dapat projek tu. Kata itulah, kata inilah, dalam keadaan tidak ada bukti. Masuk pula sekarang hari ni IT, teknologi moden hari ni tuan-tuan. Saya ingatkan diri saya sebenarnya. Saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian, bahawa dalam kehidupan kita hari ini, kita tak tahu dosa kita banyak mana. Kita tak tahu dosa kita banyak mana. Sebab itu kalau Allah Ta'ala bagi izin kepada kita menyingkap pandangan mata kita dengan dosa, saya percaya diri saya dan tuan-tuan tidak akan mampu celik mata. Takut tengok dosa kita. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kelebihan mata singkap pandangan kita tu, tengok kita punya dosa-dosa kita, tengok pahala kita. Kita tengok dosa, tengok pahala kita ni, muka sekapan tengok pahala, nasyair kita ni akan menangis siang dan malam kerana sedih melihat pahala kita yang sedikit tak cukup bekalan bertemu Allah. Hari ini berapa ramai orang buat dosa, berapa ramai orang buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab WhatsApp ni. Sebab tu saya nasihatkan diri saya dan seluruh warga-warga Kota Warisan yang saya sayangi ini, jangan jadikan WhatsApp itu sebagai alat untuk menambah dosa kita kepada Allah, menyebarkan fitnah. Sebab itu tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW, kalau tuan-tuan baca dalam kitab bicara hadis, bicara hati itu, Syekh Fahmi Zazal Al-Maliki, mukadimah dengan Ustaz Fadil yang kita kata Rahmatul Tangguh tu, di awal-awal tu hadis yang kelima ke enam gitulah lebih kurang, Nabi SAW tanya kepada sahabat-sahabat, atadruna minal muflis, adakah kamu tahu siapa yang muflis, yang bankrupt? Hadis daripada riwayat Abu Hurairah, hadis Bukhari Muslim, hadis sahih. Kata sahabat, orang muflis itu, innal muflis man la darhama wala mata', mereka ni yang tidak ada
duit dan tidak ada harta. Macam kita diistiharkan muflis kan, harta kita disekat, tak boleh pergi luar negara, dibekukan harta, aset harta kita semua dibekukan, maka kita muflis. Dengan sebab kita berhutang, dengan sebab kita jamin orang, semua boleh jadi muflis. Itulah sahabat-sahabat kata. Tapi Nabi SAW kata kepada kita bahawa innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang yang muflis di kalangan umat-umat aku itu ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wasyamin wazakatin, akan datang esok di hari kiamat. Orang yang muflis di kalangan umat aku itu, dia datang pada hari kiamat membawa pahala-pahala daripada solat dia yang banyak, membawa pahala-pahala daripada puasanya yang banyak, membawa pahala-pahala daripada zakat, sedekah dia, haji dia yang banyak. Kata Nabi, kita rasa confirm kita masuk surga dengan harta-harta pahala yang kita bawa. Tetapi kata Nabi, malangnya mereka datang itu wayati wa qad syatama haza wa akala mala haza wa syafaka dama haza wa daraba haza. Mereka-mereka ini datang, tetapi dosa-dosa mereka di dunia dulu, waqad syatama haza, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mencaci maki orang tanpa dapat taubat pada Allah ataupun dapat keampunan daripada orang tersebut satu. Waqad syatama haza. Kemudian Nabi SAW kata pada kita, mereka wa akala mala haza, mereka makan harta orang tanpa dapat redha daripada orang tersebut. Waqad qazafa haza, mereka ini menuduh, memfitnah orang. Ni tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wasyafaka dama haza, mereka pernah membunuh orang. Dan akhirnya wadaraba haza, mereka pernah pukul orang. 5 dosa besar ini yang Nabi cerita ini, 5 dosa besar: mencaci maki, menuduh fitnah, makan harta orang, membunuh orang dan memukul orang. 5 dosa ini tidak akan terangkat walaupun kita minta taubat dengan Allah, selagi mana hak sesama Muslim, hak sesama manusia tidak tertunai. Kita sebar fitnah dalam WhatsApp kita yang dibaca oleh ribuan manusia, hanya titikan tangan kita je kan, copy paste. Agak-agak kita mati. Macam mana kita nak jumpa ribuan manusia yang percaya berita yang kita sebarkan dalam bentuk fitnah? Apatah lagi fitnah itu kepada orang-orang yang soleh, yang menyebabkan orang lain pun tak hormat pada orang-orang yang soleh, para ulama sebagai contoh. Agak-agak kita lah tuan-tuan, kalau kita buat macam tu, mampu tak kita berjumpa dengan seorang fitnah yang tersebar itu untuk kita minta maaf? Minta ampun dengan Allah tak apa, kita boleh minta ampun dengan Allah, innallaha ghafurur rahim. Tapi dengan sesama manusia, dengan sebab kecanggihan teknologi moden hari ini yang ada pada tangan-tangan tuan-tuan hari ini, kalau kita tak takwa pada Allah, nescaya Nabi SAW kata, thumma turiha finnar, mereka-mereka ini akan dicampak dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu peringatan Nabi kepada kita, tegahan Nabi kepada kita secara tegas. Jangan kita ini bawa harta yang banyak, pahala yang banyak ke akhirat, sampai ke akhirat esok orang yang pertama datang, engkau dulu pernah caci maki aku kan? Engkau pernah kata aku macam-macam, mengumpat semua masuk dalam caci maki itulah, mengumpat dan sebagainya. Kemudian waqazafa, engkau pernah dulu menuduh dan memfitnah aku, sedangkan aku tak buat. Besok ke akhirat kita jumpa, kata Nabi SAW, maka pahala solat, pahala puasa siam, pahala zakat, puasa haji yang kita bawa ni, kita dah masa tu tak boleh minta maaf, kita kena bagi. Nak ambil lah pahala aku daripada kau. Habis satu. Jumpa orang yang kita tuduh fitnah, ambil lah pahala aku daripada kau. Ambil, habis. Jumpa pula orang yang kita makan harta, dulu kecil-kecil dulu tuan-tuan kan, bila musim buah rambutan je, kalau kita tak kebas rambutan orang setangkai tak sah kan? Sekarang dah tua baru ingat, dah tua ni baru ingat, tak halal lagi. Dulu aku kecil-kecil, masa tu aku dah balik dah, tak halal lagi. Maka tanggungjawab kita kena cari orang tu minta maaf, minta halal.
Kalau orang tu dah mati, waris dia ada. Kalau tidak pun kita kena infakkan harta kita sebagai ganti kepada kita ambil harta orang. Itu keadaan. Sedekahkan, niatkan untuk ini adalah ganti dosa aku yang aku tak tertunai dengan orang tersebut. Semoga orang tu dah mati, orang tu dah pindah, tak jumpa. Ini harta-harta tak dapat jumpa ke akhirat. Nah, ambillah harta aku. Jumpa pula orang yang pernah kita bunuh. Sekarang ni bunuh, mungkin tuan-tuan tak bunuh kan, tak pernah bunuh orang. Hari ni orang bunuh anak kecil-kecil hasil daripada zina. Yang sebagai saya cerita kat tuan-tuan tu kat Banting, ada klinik yang tukang membunuh, menggugurkan kandungan-kandungan bayi. Berapa paket, 300, 500, 800, 1000 lebih pun ada. Tengok macam dia punya kes macam mana. Tu keadaannya. Bunuh, tak ada apa-apa lagi dah. Nah, ambillah harta aku. Last sekali pukul orang. Inilah orang kata pukul ni kan, gangster-gangster apa semua ni, pukul orang. Maka ambil harta kita, bagi pada dia. Last sekali dah tak ada harta dah, pahala dah tak ada pada kita, nak bagi pada orang. Maka kata Nabi, pahala dosa orang tu akan kau kepikul pula di atas bahu kau. Kita pula terima dosa-dosa orang lain kepada kita, terima. Akhirnya summaturiha finnar, kita akan dicampak dengan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sanggup tuan-tuan? Sanggup? Tu contohnya. Insaf, saya ni insaf kan? Sebab tu tak aktif dalam WhatsApp pun tak apalah kan? Tak apa. Jangan kita jadi pencetus kepada fitnah, jangan kita jadi pencetus kepada pergaduhan. WhatsApp tu kalau perlu jadikan hubungan silaturahim. Orang yang jauh kita dapat jumpa. Kawan saya dekat Perlis dulu satu sekolah, ada kat sana. Dengan WhatsApp dapat kita bersilaturahim. Kawan kita yang dulu tahun 90 last sekolah menengah kan, hari ni dapat dikumpulkan dalam satu grup WhatsApp, dapat bercerita khabar, tak tahu perkembangan dia tahu perkembangan kita kan. Kalau kita pergi musafir ke ni cuti-cuti sekolah kan, ada rupanya kawan-kawan aku di Bersepah semua ada. Maka WhatsApp dia, okey datang kan, senang dapat makan percuma. Kan? Dia raihkan tujuh ni, kawan lama tak jumpa, 20 tahun 30 tak jumpa, kita hubungi dia, dapat umur silaturahim, bawa keluarga, kenal. Dan tentulah homestay disediakan, makan minum disediakan, confirm insya-Allah tuan-tuan. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kawan kita tu baiklah, tak kedekut, tak hidup masin. Kalau dia kedekut, tak hidup masin, tak tahulah. Tapi kita gunakan tu untuk melebarkan fitnah, mengumpat, mengaci-maci. Wa'iyahzubillah. Berapa banyak dosa kita yang akan kita pasti berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Azan dulu Saya nak sambung sikit ni kan, tak habis ni. InsyaAllah tuan-tuan, kita berhenti seketika untuk ni dalam berazan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal falah. Wala la quwwata illa billah.
على الفلاح La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah Allah Allah. لا إله إلا الله La ilaha illallah wa la bahadira wa fatah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT. Ini tuan-tuan dimati Allah SWT. Maka kalau kita kenangkan hadis Nabi SAW itu, tentulah kita rasa gerun, tak tertanggung. Kita nak berdepan dengan musuh, orang-orang yang kita bermusuh tanpa kita sedar di akhirat esok, yang mana akan mengurangkan segala pahala-pahala yang kita bawa bertemu Allah. Akhirnya kita sedekahkan dekat mereka-mereka di akhirat esok atas sebab kelalaian, kecuaian kita di dunia ini. Itu kita tuntut tak nak. Sebab itu Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur. Kata Allah SWT dalam ayat ke-15, istalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahil azim. Kata Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 15 ini, baru ingatlah. Kata Allah SWT, istalaqawnahu bi'alsinatikum, di waktu kamu menerima berita-berita bohong. Allah Ta'ala nanti dalam Quran dah, ingatlah ketika mana kamu menerima berita-berita bohong itu dari mulut ke mulut. Sekarang ni daripada WhatsApp ke WhatsApp, daripada SMS ke SMS, daripada Facebook ke Facebook, Instagram ke Telegram dan sebagainya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka wataquluna bi afwahikum, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sebenarnya, hakikat sebenar. Kita terima, kita sampai. Kita terima, kita sampai. Sedangkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, wataquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm, kamu tidak mengetahui hakikatnya dengan ilmu kamu. Allah SWT kata kepada kita, wa tahsabunahu hayyinan, kita sibuk hebat-hebat ni, kita anggap itu benda kecil je. Alah, kecil je. Kita menyangka wa tahsabunahu hayyinan ini, alah mungkin kecil je, benda-benda ni takkan Allah Ta'ala nak berkira kot. Gitulah. Tapi ingat, indallahil azim, kata Allah. Sedangkan di sisi Allah, wa huwa indallahil azim ini, sedangkan di sisi Allah apa yang kamu buat itu sungguh besar. Kita rujuk dalam surah An-Nur ayat 15, teguran Allah tentang apa yang dinyatakan dalam perbahasan kita dalam kitab ini. Jangan fitnah, jangan menuduh orang, jangan caci maki orang, jangan pukul orang, jangan bunuh orang, jangan makan harta orang dan sebagainya. Terutama dalam bab-bab fitnah hari ini yang bermerajalela di dalam masyarakat kita hari ini, tuan-tuan, yang boleh memecahkan kesatuan umat Islam. Kita satu sebenarnya, kan? Kita sembah satu Allah, Nabi kita Nabi Muhammad satu Nabi, kiblat kita yang satu, akidah kita yang satu, kita menuju ke syurga yang satu. Mengapa hari ini kita hidup dalam keadaan berpecah belah dengan fitnah? Cukuplah Islam tu difitnah ketika zaman Uthman bin Affan, yang menyebabkan orang-orang Islam, orang-orang yang mendukung agama Islam berpecah ketika zaman Uthman. Apatah lagi masuk zaman Sayyidina Ali, itu yang berlakunya Khawarij, berlakunya Syiah dan sebagainya. Berpecah lagi umat Islam, berpecah. Takkan kita hari ini nak mengekalkan perpecahan yang sedangkan kita tak confirm kita ni masuk syurga ke neraka Allah. Ini keadaan. Sebab itu tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, itu peringatan Allah. Sebab itu sekian banyak, kata pengarang kitab, sekian banyak tuduhan-tuduhan palsu dicipta untuk mengobarkan kebencian dan permusuhan, didorong oleh perasaan hasad, dengki dan khianat. Ini sebab tu pasal asal dengki dia. Kalau semua orang faham tentang nilai kehambaan, dia mengusungkan hati dia daripada hasad dengki ini, kita akan hidup harmoni. Tak ada orang di Kota Resan ni yang pandang negatif pada surau kita.
kalau hati dia suci. Kalau hati dia suci, tidak akan ada orang yang pandang negatif. Tapi hari ni ramai orang yang masih lagi pandang negatif pada surau. Kuliah-kuliah tu hentam orang je. Kuliah-kuliah tu bukan ada apa manfaat pun. Bukan orang-orang besar pun datang. Sakar ustaz-ustaz amatur ni, dia pula cakap dengan orang agar orang tak datang, minat ke datang di surau masjid ni. Besok dah mati baru diusung. Ni berapa hari, sehari dua ni tuan-tuan, ada orang duduk keturunan ni bertahun-tahun dah, lebih daripada 5 tahun. Tak kenal Ustaz Zairul. Kalau perempuan tak kenal munasabah, lelaki tak kenal. Bila tanya bini dia, malah saya cakap kan, sembahyang pun tidak, tu masalahnya. Bila dah terantuk, baru. Tu keadaannya tuan-tuan. Bukan nak kata kita biar orang kenal kita, tidak. Tapi kalau orang hati dia suci, dia akan cari masjid di tempat dia sujud. Dia merendahkan kepala yang mulia kita di kaki, di tanah tempat kita pijak ni. Itu ganjaran nilai hamba kepada Allah. Bukan nak sangka buruk surau kita ni apa semua, bapak orang tu tak datang lah, buang masa je. Ini kan dengar, telinga-telinga kita ni dengar orang cakap-cakap. Itu keadaannya. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Ta'ala, itu berpuncakan apa? Kerana hati kotor. Hati kotor. Dan kau tak nak semayang, kau jangan hasut orang, jangan datang semayang pula. Kat mana agak dekat akhirat esok? Besok bila mati, pandai pula cari orang untuk kapankan, mandikan, semayang pula tu. Minta doa. Ni yang kita sedih. Tu yang kita sedih tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bukan orang kaya. Kalau kita duduk kat kondo-kondo tu, hari tu saya berbual dengan seorang sahabat saya. Dia pun ada pengalaman ambil pakej dekat kondo-kondo ni. So itulah kat Kuala Lumpur sana. Dia ambil pakej mandi jenazah je. Sebab orang kondo ni hidup nafsi-nafsi. Rumah dia macam istana dalam kondo tu kan. Saya tak pernah masuk, dia cerita. Kalau dia bohong-bohong dengan saya, tuan-tuan mungkin ada kondo-kondo kat dia kan. Bukan kondom tau, kondo. Jangan salah faham. Kondo. Hidup dia mewah. Bila dia mati, dia banyak duit. Sampai Pak Imam yang semayang jenazah dapat 500 tuan dalam satu surat. Orang yang amin doa tu RM50 seorang. Siapa tak nak ustaz? Sebab tu saya pernah ambil pakej tu. Ambil pakej tu. Sebab orang kaya, bila dia mati, dia call dia, ada bapak saya mati, mak saya mati, tolong uruskan. Dia tak semayang pun. Anak-anak tu tak semayang sebab dia ada duit. Duit berkepuk-kepuk ni. Macam gitu saya cakap, saya pun nak. Kan? Sekali mati dia, kita cari doa, ya Allah kau matikanlah orang kondo ni. Ya Allah kau matikanlah orang kondo ni. Sekali mati, pakej lain tu, yang 500 salah sama surat tu, itu peribadi. Yang bayar pakej tu lain tu, peribadi. Tuan-tuan yang mati Allah SWT, kalau itu nilai kita, lepas tu upahkan orang pergi baca Quran dekat atas kubur bapak dia pula, bagi lagi duit 250 seorang untuk 3 malam untuk turun, kan? Allahu Akbar. Mudah ke kita hidup kat dunia macam tu? Agak-agak selesai ke kat akhirat esok? Tu contoh. Sebab itu hati orang yang bersih, dia akan cari masjid, dia akan cari surau untuk dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keadaannya. Dia tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, maka banyaknya jemaah-jemaah yang berpecah-pecah kerana angkara manusia pendengki yang busuk hati membawa fitnah ke sana kemari tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam, tanpa mengambil pusing akan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minni zu hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berhasad dengki, orang yang berhati dengki ini, orang yang menjadi batu api ini, orang yang beramal dengan yang karut marut, khurafat dan sebagainya, bukan daripada umatku dan aku bukan ikutan mereka. Bila Nabi dah berlepas diri ke akhirat esok, nak dapat syafaat Nabi pun, sayonara lah, selamat tinggal. Menangislah engkau ke akhirat esok untuk dapatkan syafaat Nabi. Sedangkan kat dunia dulu, engkau lah orang yang berhasad dengki, engkau lah orang yang menjadi batu api, engkau lah yang beramal dengan perkara-perkara khurafat dan karut marut ini. Wa'azubillah tuan-tuan. Sebab itu syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni Allah Ta'ala pilih. Tuan-tuan yang ada di depan saya, termasuk kita semua ini, ibu-ibu kat belakang, semua adalah insan-insan terpilih oleh Allah. Sebab tu syukur kepada Allah. Berapa ramai lagi orang Perturesan yang leka sekarang. Semalam bola sepak walaupun Malaysia kalah, berapa puluh ribu yang tak sembahyang maghrib isyak. Berapa puluh ribu. Macam mana dosa mereka nak terampun dengan Allah, tinggalkan sembahyang, dosa besar.
sangka baiklah ada yang sembahyang tapi tak ramai, jangan bohonglah. Kan? Kalau yang begitu orang macam saya, insya-Allah bawa sejadah. Imam bawa botol air satu takut batal. Terkentut ke apa, boleh ambil wuduk, pakai botol yang kecil pun boleh ambil wuduk sembahyang. Sebab saya pun ada pengalaman masuk stadium ni. Bukan pakai tiket, panjat dinding lagi tuan-tuan. Tu saya dululah kan. Tapi masuk waktu isyak sembahyang. Baik tu. Kiblat wallahu alam. Itu soalan kedua. Yang penting aku sembahyang agak-agak je lah kan. Masjid tadi sembahyang maghrib kat luar. Ni tak beli tiket ni pasal ni. Tu stadium Lakin dulu tu saya panjat tu. Tapi maghrib tak beli tiket ni, dia dah tahu orang memang tu nak masuk secara seluduk. Kan? Adalah dia punya otor-otor yang ajar tu. Maghrib sembahyang, masuk isyak tu, tadi sembahyang maghrib tadi dekat surau tu, oh gini, tentang kain kan, tuan-tuan, Allah apa sembahyang. Sembahyang masa tu wallahu alam lah Tuhan terima ke tidak, tapi sembahyanglah. Lepas tu ulur kain tadi tu, kain tadi yang guna tu sebenarnya ulur pada kawan panjat dinding tu. Dapat masuk seluduk masuk. Dapat tengok masa tu zaman Khalid Syahdan, Nasir Yusof, Lola Saleh, tu zaman tu kan. Tapi sekarang ni tuan-tuan, tengoklah 80,000, 70,000 masuk stadium. Saya rasa tak berapa kerat orang je boleh dihitung dengan jari yang sembahyang. Itu keadaan. Kita dilalaikan dengan dunia. Dengan hanya bola sebiji itu kita lalai. Itu keadaan. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan jadi sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bukan daripada umat aku orang yang berhasad dengki, orang yang menjadi batu api, yang beramal dengan perkara khurafat, dan aku bukan ikutan mereka dekat akhirat esok. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 58, auzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina yu'zunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyakiti para mukmin lelaki dan perempuan dengan membuat fitnah padahal mereka orang-orang yang beriman, tidak berdosa, maka sesungguhnya pembawa fitnah tersebut telah memikul beban pendustaan dan dosa yang nyata. Sebab dosa semua manusia ni susah tuan-tuan kan. Dosa dengan Allah tak apa, InsyaAllah bukan ringan-ringan, tapi insyaAllah Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Innallaha Ghafurur Rahim. Tapi dosa siapa manusia, kita terpaksa berdepan seorang demi seorang untuk dapatkan redha dia, dapatkan kemaafan daripada dia. Sebab itu kita ada mak bapak, orang yang paling dekat dengan kita, kita tak dapat jumpa dengan dia, telefon pun tak apa. Yang penting di hujung tali panggilan telefon itu, mak, ayah, maafkan saya. Mesti ada kalimah itu sebab kita tak nak mau jadi anak-anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa kita. Tiba-tiba kita mati bertemu Allah dalam keadaan mak bapa kita menangis kerana kita tak sempat untuk memohon taubat ampun kepada mereka. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya bencana hasad dengki ini apabila telah berkorban boleh menurung orang yang berkenaan melakukan berbagai-bagai kebodohan, boleh melakukan apa saja keburukan dan hal-hal yang dilarang. Persis seperti api, apabila ia berkorban marak, dia membakar daun-daun yang kering dan basah tanpa kecuali. Ini orang sakit hasad dengki. Nampak sikit dia iri hati, tapi dia boleh sampai kepada bunuh, dia boleh sampai kepada sihir, dia boleh sampai kepada apa-apa juga kebodohan-kebodohan yang lain yang dia sanggup buat asalkan matlamat dia tercapai. Itu saja. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu taala, insya-Allah saya berhenti sekadar itu dulu untuk pertemuan kita pada kali ini, perkongsian kita dalam kitab Bahtera Pajalaman. Kita akan sambung balik, tak habis lagi ni cerita tentang perkara-perkara yang menjadi larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang hasil daripada iri hati saja. Daripada iri hati saja itu macam-macam penyakit yang timbul. InsyaAllah kita akan sambung sikit lagi. Barulah nanti kita akan jumpa, tuan-tuan yang mati Allah Ta'ala, faktor-faktor yang menyebabkan hasad dengki. Dan kita akan jumpa nanti bagaimana cara menghadapi hasad dengki ini, insyaAllah, ya. Sabar jangan boleh sabar. Ni kitab ni tak tahulah berapa lama kita boleh habis ni perkongsian ni, ya. Perkongsian saya bukan ajar tuan-tuan, kita berkongsi ilmu daripada karangan kitab para ulama ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan manfaat untuk tuan-tuan sekalian dalam kita membina hidup kita ini dengan keberkatan, redha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.
Akhirnya pada sama-sama kita beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita insya-Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Auzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mughis ya Zal Jalali wal Ikram. Kami berdatangan kepadamu ya Allah, memohon rahmat maghfirah-Mu, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa yang kami lakukan sama ada yang kami sengaja ataupun tidak kami sengajakan. Dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Dosa-dosa isteri dan anak-anak kami ya Allah. Dosa jiran tetangga kami, saudara mara kami dan seluruh penduduk di kota Resan ini ya Allah. Kau limpahkan kepada kami ini taufik dan hidayah. Limpahkanlah kepada kami ini rahmat dan maghfirah. Jauhkanlah hati-hati kami ini dari sifat-sifat mazmumah ya Allah. Sifat-sifat iri hati, hasad, dengki, fitnah, memfitnah dan sebagainya ya Allah, yang mengumpankan kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Kau jauhkanlah daripada kami ya Allah. Kau bersihkanlah hati-hati kami ini dengan sifat-sifat mahmudah ya Allah. Jalinkanlah hati-hati kami ini dengan mahabbah dan kasih sayang ya Allah. Kepada-Mu ya Allah kami sembah, kepada Kamu ya Allah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan yang Allah SWT, sedikit maklumat, insya-Allah surau kita akan mengadakan Karnival Cinta Rasul pada 23 hingga 30 Januari 2015. Program itu seminggu insya-Allah. Tetapi saya maklum pada tuan-tuan, surau memerlukan tenaga-tenaga tuan-tuan untuk membantu. Untuk membantu. Kalau tuan-tuan secara sukarela boleh berhubung dengan Ustaz Hafiz untuk daftarkan diri sebagai tenaga sukarelawan. Sebab kita seminggu tu, daripada hari Jumaat malam Sabtu sampai kepada Jumaat malam Sabtu akan datang. Jadi kita perlukan tenaga. Tuan-tuan jangan biarkan tenaga-tenaga yang ada itu sajalah yang mengendalikan surau kita ini, sedangkan kewajipan kita adalah semua untuk mengimarahkan surau. Jadi apabila saya bertemu dengan tuan-tuan minta rasa baik, jangan tolak, boleh. Itu saya, kalau saya temu, kalau saya tanya Ustaz Hafiz tak ada lagi yang serah diri saya sukarela, saya akan carilah minta tenaga-tenaga itu, khususnya orang-orang muda yang usia 45 tahun ke bawah yang ada kudrat lagi ni, untuk sama-sama menjayakan karnival itu. Kalau berjaya, dia akan melibatkan banyak sumber tenaga yang terpaksa kita gunakan setahun sekali. Boleh kan tuan? Ini sebenarnya saya ingat ni walaupun awal lagi ni, tapi sekejap dari masa berlalu 23 hingga 30 Januari. Tapi sebelum itu kita ada mesyuarat, kita ada gerak kerja dan sebagainya. Jadi saya minta tuan-tuan mana yang berlapang hati boleh lapor diri pada Ustaz Hafiz sebagai sukarelawan. Kalau tak ada, tuan-tuan kena redha lah kalau saya dah pegang tuan-tuan peluk ke, usap-usap ke kan. Tolonglah kami, boleh? InsyaAllah InsyaAllah. Perempuan belakang pun sama juga, puan-puan, ibu-ibu, kakak-kakak saya kat belakang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.